Bismillahirrahmanirrahim. Peranaan para muslimat sahabiyat radhiyallahu anhunna. Para sahabiyat, yakni sahabat-sahabat muslimat mukminat kalangan perempuan, radhiyallahu anhunna, telah terlibat dan memberi sumbangan tenaga yang besar dan penting di dalam peperangan Uhud ini. Di samping ada yang terlibat di medan pertempuran seperti Ummu Nusaybah radhiyallahu anha, ada juga yang menjalankan urusan memberi rawatan kepada yang luka dan menyediakan makan minum kepada muhajirin yang menghabiskan masa dan umurnya di medan jihad. Di antara mereka ialah Ummu al-Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, Fatimah az-Zahra radhiyallahu anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Sulaim, Ummu Aiman dan lain-lain radhiyallahu anhunha, menunjukkan bahawa para muslimat juga terlibat di dalam perjuangan menegakkan Islam mengikut bidang dan kedudukan dia. Bukan ada yang bertempur di medan perang. Ummu Nusaybah, bila Nabi dikepung oleh musuh, dia sama-sama mempertahankan Nabi sehingga luka dalam perang itu. Muslimat ada yang menyediakan bekalan, merawat mereka yang luka. Dan disebut lagi dalam kitab sirah, bila tengok Nabi, berita Nabi sudah wafat, sudah dibunuh, ada yang terpinga-pinga balik ke Madinah. Dan di sana ada kumpulan muslimat sahabiyat yang sedang menunggu-nunggu berita. Lalu mereka beritahu Rasulullah sudah terbunuh, sudah syahid. Lalu muslimat ini ambil batu, lontar lelaki ini, pergi semula balik. Mengapa kamu ni balik? Bila Nabi mati, patut mati dengan Nabi. Balik apa? Lontar dengan batu. Disebut dalam kitab sirah. Itu kisahnya. Mereka juga bersemangat. Perkara yang menarik dalam peperangan Uhud, walaupun peperangan menjadi satu pukulan dan pengajaran yang pahit kepada umat Islam, tetapi di dalamnya penuh dengan pengajaran. Di antaranya ialah pengorbanan para sahabat radhiyallahu anhum. 70 orang di kalangan mereka yang syahid. 70 orang syahid dalam perang Uhud ini. 70 orang gugur, syahid, terbunuh dalam perang Uhud. Dapat kelebihan, syahid diberi oleh Allah Ta'ala. Kalau dalam perang Badar dulu, mereka berjaya membunuh 70 orang musuh. Sekarang mereka syahid pula 70 orang. Allah Ta'ala jadikan begitu. Walamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaha qultum anna hadha qul huwa min 'inda anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Dan apabila kamu ditimpa musibah dalam perang Uhud, lalu kamu bertanya, anna hadha, mengapa jadi begini? Mereka tanya, anna hadha, mengapa jadi begini? Tidakkah kita ni benar, kita ni betul, kita berjuang Islam dengan Nabi? Mengapa jadi begini? Sahabat 70 orang mati, luka-luka termasuk Nabi sendiri. Nabi tak kebal, luka dalam perang Uhud, patah gigi. Anna hadha, mengapa begini? Qul huwa min 'inda anfusikum. Kata wahai Muhammad, itu dengan sebab diri kamu sendiri. Dengan sebab diri kamu sendiri. Kamu tak ikut arahan Nabi supaya jaga bukit yang strategik, bukit yang penting. Nabi dah pesan, jangan tinggal bukit ini sekali-kali. Tetapi oleh kerana ada harta-harta yang banyak yang ditinggalkan oleh musuh, orang lain pungut harta, berasa harta itu boleh ke orang lain, nak juga tinggal pos yang dikawal oleh mereka. Tinggal pengkalan, tinggal ketua je. Ketua arah, tak ikut ketua. Lari, tak apa kita dah menang, tak apa kita dah menang dah. Tinggal tempat yang ditugaskan dengan sebab diri kamu sendiri. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala Maha berkuasa. Dan Allah Ta'ala nak uji siapa yang beriman dan siapa yang munafik. Rasulullah SAW
bersabda, akulah yang menjadi saksi kepada mereka pada hari kiamat nanti. Sesungguhnya tiada berdarah oleh seseorang itu dalam perjuangan untuk menegakkan agama Allah, malaikat Allah akan membangkitkannya dia pada hari kiamat nanti dalam keadaan berdarah. Warnanya warna darah, tetapi baunya bau kasturi, meski kasturi yang sangat harum baunya. Nabi kata, ingat mereka yang luka dalam perang ataupun mati dibunuh dalam perang, berlumuran dengan darah, di hari kiamat nanti mereka dibangkitkan dengan luka itu, dengan darah itu, dibangkitkan dengan luka itu. Warnanya warna darah, tapi baunya bau kasturi yang harum pada hari kiamat kelak. Dengan sebab itu, mayat para syuhada tak boleh dimandikan. Ditanamkan begitu saja, ditanam. Mengikut mazhab, tak boleh dimandi, ditanam dengan tidak disembahyangkan jenazahnya. Ada ulama kata disembahyangkan jenazahnya, disembahyangkan juga. Hamzah diberi penghargaan sebagai Sayyidus Syuhada, penghulu orang-orang yang mati syahid. Sayyidina Hamzah diberi gelaran penghulu orang yang mati syahid. Disebut dalam hadis, Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib wa rajulun qama ila imamin jairin fa'amarahu wa nahahu faqatalah. Rawahul Hakim fil Mustadrak. Penghulu orang mati syahid itu ialah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, dan seorang yang berani kalangan umat aku, yang bercakap di hadapan pemimpin, raja, pemerintah yang zalim, menasihatnya, menyuruh dan melarang. Dengan sebab itu dia telah dibunuh. Dibunuh dengan sebab dia menegur pemerintah yang zalim. Maka dia jawab penghulu orang mati syahid dengan Sayyidina Hamzah. Apabila melihat mayat bapa saudaranya dan saudara sesuanya Rasulullah SAW, kelihatan sangat sedih. Pada masa itu ibu saudaranya Safiyah radhiyallahu anha ingin melihat mayat Hamzah, tetapi Rasulullah SAW meminta supaya Az-Zubair anak Safiyah membawa ibunya pergi agar jangan melihat mayat Hamzah yang dicincang itu. Tetapi Safiyah berkata, mengapa? Aku sudah tahu dia dicincang. Itu semua kerana Allah. Adakah kita tidak reda kepada apa yang berlaku? Aku akan menghadapinya kerana Allah dan bersabar insya-Allah, kata pada Nabi. Nabi tak beritahu, nak tengok juga. Tak apa, aku boleh sabar. Itu telah ketentuan Allah. Setelah dia melihat mayat Hamzah, dia terus sembahyang, berdoa dan beristighfar untuknya. Anah ni mengatakan boleh semayang kepada jenazah syuhada. Diriwayatkan bahawa Nabi selepas berapa lama Nabi pergi ke Uhud dan menyembahyangkan jenazah syuhada itu. Tunah ulama yang mengatakan disembahyangkan. Mayat Hamzah diperintahkan supaya dikebumikan bersama dengan Abdullah bin Jahsh, sepupu dan saudara sesuanya. Ibnu Mas'ud menceritakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menangis seperti menangisnya kepada Hamzah. Nabi sangat sayang dan hormat pada Hamzah, pak saudara dia. Nabi sangat sedih. Di antara yang syahid juga ialah Mus'ab bin Umair yang memeluk Islam dan menghadapi ujian di Mekah. Mus'ab bin Umair, seorang sahabat yang masuk Islam, susah dengan sebab masuk Islam, susah kehidupannya, diuji di Mekah dan berhijrah. Di antara mereka juga ialah Anas bin An-Nadhr. Anas bin An-Nadhr adalah radhiyallahu an, di mana ketika dia masih dalam keadaan nazak, dia berkirim salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa dia nazak luka, sahabat dia, kawan dia dekat, aku salam ke Nabi.
sampaikan salam itu ke Nabi dan beritahu bahawa dia telah mencium bau syurga seolah-olah syurga itu berada berhampiran dengan Bukit Uhud. Beritahu ke Nabi, aku bau syurga dekat dia, dekat Bukit Uhud. Tuhan tunjukkan kepada dia, nampak alam barzakh, nampak alam akhirat, untuk menguatkan semangat. Di mana mayat Anas telah dicincang dengan dahsyat sehingga tiada siapa yang dapat mengenalinya. Siapa tak kenal muka dicincang, malaikat adik perempuannya yang mengecamnya melalui jarinya. Adik perempuan dia kena, tengok jari dia kena, jari adik-beradik kita kena, tengok jari kena. Di samping itu terdapat seorang sahabat yang dimandikan oleh malaikat, iaitu Hanzalah, yang baru berkahwin dan tidak sempat bermandi junub. Seorang sahabat nama Hanzalah tak sempat mandi junub, pergi berjihad. Lalu Nabi kata, tengok malaikat memandikan dia. Di antara yang syahid juga ialah seorang yang asalnya menganut agama Yahudi. Seorang yang menganut agama Yahudi bernama Mukhairik. Dia mengajak kaumnya menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, dia berucap berkaum dia, kaum Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, kamu semua telah mengetahui kewajipan kamu menolong Muhammad. Kamu tahu kamu wajib tolong Muhammad. Disebut dalam Quran. Disebut dalam surah Ali Imran bahawa nabi-nabi zaman dulu minta pengikut-pengikut dia pada ikrar kalau sempat dengan nabi akhir zaman akan berjuang dengan nabi itu, akan menolong dan berjuang, beriman dan berjuang dengan nabi itu. Maka Mukhairik kata, mari tolong nabi ini, rasul, tolong. Mereka menjawab, hari ini hari Sabtu. Kata Yahudi, hari Sabtu. Hari Sabtu adalah hari yang pantang, bukan penting, yang pantang. Pantang tu silap aja. Yang pantang bagi mereka bekerja. Orang Yahudi tak boleh kerja pada hari Sabtu. Dia minta dengan Tuhan supaya satu hari dia tak boleh kerja. Minta dengan Tuhan. Dia minta dengan Tuhan. Tuhan berilah. Hari Sabtu tak boleh buat apa. Tuhan uji dengan laut. Iaitulah datang ikan yang banyak pada hari Sabtu, duduk tepi laut. Kerja muka jadi nelayan. Pada hari Sabtu mari ikan. Lain pada hari Sabtu ikan tak mari. Tuhan uji dia. Kawan ikan sabar, dekat pula pada hari Sabtu. Dia minta hari dia tak boleh kerja. Tuhan beri hari Sabtu, Tuhan uji. Kaum Yahudi ni akhirnya tak tahan. Tak tahan, turun ke laut pada hari Sabtu. Lalu Allah SWT jadikan mereka qiradatan khasi'in, kera-kera yang hina. Buah jadi kera. Tuhan jadikan itu. Itu berlaku pada kaum Yahudi. Mukhairik menjawab, tidak ada halangan kamu keluar pada hari Sabtu. Tak ada halangan kena ikut keluar hari Sabtu. Kerana kita dah janji tolong Nabi ini. Dia tidak mengendahkan sikap kaumnya dan terus keluar bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud, sehingga kan gugur syahid. Dia mati syahid dalam perang itu. Diriwayatkan dia berjumpa dengan Nabi, dia wasiat kalau dia mati kebun-kebun dia sedekah fi sabilillah. Fi sabilillah, wakaf sabilillah kebun dia. Dia banyak kebun. Apabila dia beritahu kepada Rasulullah SAW, baginda bersabda, Mukhairik adalah sebaik-baik Yahudi, kata Nabi. Sebaik-baik Yahudi, dia mati syahid. Di antara yang syahid juga ialah seorang yang bernama Ammar bin Sabit. Dia pernah diajak kepada Islam, tetapi tidak mahu. Dia ajak masuk Islam, dia tak mahu masuk Islam. Tiba-tiba pada hari peperangan Uhud, dia dijumpai dalam keadaan nazak. Dia pergi perang sama, nazak. Apabila ia ditanya mengapa dia datang berperang, dia menjawab bahawa dia telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kata dia. Apabila diberitahu kepada Rasulullah SAW, baginda menjawab, dia masuk syurga. Berhubung dengan peristiwa ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dia masuk syurga dengan tidak pernah bersemayang. Orang masuk syurga tak pernah semayang sekalipun, tak sempat semayang.
Dia pergi berjihad ikut Nabi, tak ada belajar semayang, tak ada apa, mati masuk syurga dia. Terdapat seorang bernama Qazmah, dia berperang di pihak tentera Islam dan berjaya membunuh 7 atau 8 orang musuh. Dia dijumpai dalam keadaan luka parah. Kemudian dia pulang ke rumah. Dia memberitahu bahawa dia berperang kerana mempertahankan kaumnya, bukan kerana masuk Islam. Dia tak masuk Islam, mempertahankan kaum. Oleh kerana tidak tahan menghadapi kesakitan, dia membunuh diri. Dia bunuh diri. Apabila diberitahu kepada Rasulullah SAW, baginda bersabda dia masuk neraka, kata Nabi. Dia masuk neraka dia ni. Beranglik Nabi, tapi bukan kerana Islam, kan mempertahankan kaum. Bunuh diri pula. Bermunajat, menurut riwayat Imam Ahmad radhiyallahu anhu rahimahullah, setelah berundurnya tentera musyrikin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat berdiri dengan mengadakan saf sambil bersabda kepada mereka, betulkan saf sehingga aku memuji Tuhanku. Berbaris, betulkan saf, aku nak puji Tuhan. Setelah mereka semua berada dalam saf yang betul, Rasulullah SAW pun bermunajat dengan sabdanya, Allahumma lakal hamdu kulluh, Allahumma la qabita lima basat, wa la basita lima qabat, wa la hadi'a lima adlalt, wa la mudilla liman hadait, wa la mu'ti'a lima mana'at, wa la mani'a lima a'tait, wa la muqarriba lima ba'atta, wa la mub'ida lima qarrabta. Allahumma absut alaina min barakatika wa rahmatik wa fadlika wa rizqik. Allahumma inni as'aluka an-na'im al-muqim alladhi la yahulu wa la yazul. Allahumma inni as'aluka al-'awna yawma al-'ailah wa la amna yawma al-khawf. Allahumma inni 'a'idun bika min syarri ma a'taitana wa syarri ma mana'tana. Allahumma habbib ilayna al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم خزيك وعذابك. Allahumma qatilal kafaratil ladina utul kitab ilahal haq. Maksudnya, ini doa Nabi lepas perang Uhud. Wahai Tuhanku, bagimu pujian semuanya. Wahai Tuhanku, tiada siapa yang dapat menahan apa yang engkau berikan. Tiada siapa yang dapat memberi apa yang engkau tahankan. Tiada siapa yang dapat memberi petunjuk kepada sesiapa yang engkau hukumkan kesesatannya. Tiada sesiapa yang dapat menyesatkan sesiapa yang engkau beri petunjuk kepadanya. Tiada sesiapa yang dapat memberi kepada sesiapa yang engkau tegahkan pemberian kepadanya. Tiada yang dapat menghalang sesiapa yang engkau berikan kepadanya. Tiada sesiapa yang dapat menghampirkan sesiapa yang engkau jauhkan. Tiada sesiapa yang dapat menjauhkan sesiapa yang engkau hampirkan. Ya Tuhanku, hulurkanlah kepada kami daripada keberkatan-Mu, rahmat-Mu dan kurnia-Mu. Wahai Tuhanku, aku memohon kepadamu nikmat yang tetap, yang tidak terhalang dan tidak hilang. Wahai Tuhanku, aku memohon kepadamu pertolongan di hari kesempitan, keamanan di hari takut. Wahai Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang engkau jadikan berlaku kepada kami dan kejahatan yang engkau tegahkan kami. Wahai Tuhanku, jadikanlah kami ini kasih kepadamu iman dan biasa, dan hiaskanlah iman itu di dalam hati-hati kami. Jadikanlah kami benci kepada kufur, fasik dan maksiat, dan jadikanlah kami termasuk di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk. Wahai Tuhanku,
Matikanlah kami di dalam Islam, hidupkanlah kami di dalam Islam, dan masukkanlah kami di kalangan orang-orang yang soleh, bukannya hina dan fitnah. Wahai Tuhanku, perangilah orang-orang yang kafir, orang-orang kafir yang membohongi Rasul-Rasulmu dan menyekat jalan agamamu. Jadikanlah ke atas mereka azab seksamu. Wahai Tuhanku, perangilah orang-orang kafir ahli kitab. Wahai yang benar, Tuhan yang benar. Itu doa Nabi pada hari perang Uhud. Jumlah yang gugur, jumlah para syuhada ialah seramai 70 orang. Kebanyakannya dari kalangan Ansar. Paling ramai gugur kalangan Ansar orang Madinah. Padahal mereka ni bukan orang Mekah. Pertahankan Nabi yang datang dari Mekah. Kenapa? Kerana Islam. Iaitu 65 orang dari kalangan Ansar, manakala 4 orang dari kalangan Muhajirin dan seorang berbangsa Yahudi yang masuk Islam, yang mati dalam perang Uhud. Bagi pihak musyrikin pula sama 22 orang. Orang kafir 20 orang mati. Jadi Tuhan uji orang Islam dalam perang Uhud. Wallahu a'lam.